Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat petang semua. Apa khabar? Terlebih dulu saya ucapkan terima kasih kepada semua yang bakal menonton, yang tengah menonton bersama dengan FB Live Rumera, Pertubuhan Usahawan Kosmetik Bumi Putra Utara. Alhamdulillah, saya sekali lagi diberi kesempatan pada petang ini, dan saya mohon maaf sebenarnya live ni kita nak buat pagi tadi pukul 11, tapi dimaklumkan bahawa PM nak buat live juga, keputusan khas daripada PM pada pukul 11 tadi. Jadi saya tunda, saya buat petang ni, dan saya sangat berharap kita berkongsi bersama pada petang ini untuk setiap amalan ataupun kita dalam keadaan yang di bawah perintah kawalan pergerakan, kan. Jadi kalau daripada segi PKP yang kita terkesan, terutama dalam industri perniagaan. Terima kasih Amira. Alhamdulillah, insyaAllah kita bersama-sama di mana kebanyakan usahawan-usahawan dalam industri kosmetik, dan saya rasa perkhidmatan salon ataupun spa khususnya sangat terkesan. Lebih-lebih lagi tadi bila kita dengar PM dah umumkan ada industri ekonomi yang boleh pada hari Isnin 4 hari bulan ni dah boleh dah boleh berniaga, tetapi apakan daya untuk perkhidmatan yang melibatkan sentuhan-sentuhan tangan kita ni tak boleh lagi beroperasi. Jadi saya sangat merasakan sesuatu, bukan kita nak rasa frust ke tidak ya, tetapi sebenarnya adalah satu cabaran untuk kita, di mana di sini saya akan berkongsi sedikit sebanyak. Saya pun terkesan, tetapi ia tidak sampai kita merosakkan, terjejaskan fikiran ataupun kita punya perasaan dan mental. Mungkin ada orang kata, oh tak boleh, tak berniaga, sebab kita tahu orang berniaga ni cukup bulan makan kais pagi, makan pagi. Bukan macam tu ya. Kita berniaga untuk simpanan masa depan dan juga untuk membantu keluarga. Selamat datang semua yang sedang menonton. Terima kasih. Okey, tadi PM dah umum dah. Jadi saya rasa kalau siapa yang terlibat dalam industri kosmetik, penjualan secara langsung tidak ada masalah. 4 hari bulan ni dah boleh beroperasi, dah boleh menjual. Tapi sebenarnya sebelum tu pun dah menjual, kan? Tapi apa yang kita nak bincangkan pada hari ini, saya diberi kesempatan untuk bersama membincangkan mengenai era baru pasca PKP ya, dalam industri kosmetik dan penjagaan perkhidmatan kecantikan. Okey. Kalau yang sebelum ni saya cerita mengenai apa yang akan berlaku selepas ni dan apakah peluang-peluang kita dalam industri kosmetik saja, tetapi kali ni saya nak tekankan kedua-dua industri ni. Tapi saya tak rasalah kalau kita dalam industri kosmetik ni akan terkesan, sebab anda semua boleh beroperasi. Masalahnya yang menjadi tanda tanya yang saya baru dapat feedback ya daripada usahawan-usahawan yang salon dan spa, pusat kecantikan, barber, mobile spa, makeup artist, kita terpaksa sabar Satna. Nak buat macam mana, kan? Okey. Tapi dalam senario sekarang, bila kita lihat banyak pergerakan kita terbatas dengan setiap tugasan kita yang tak dapat terlaksana, walaupun kerajaan telah memberi banyak insentif, tetapi untuk industri kosmetik sendirian berhad, mereka mungkin dapat banyak insentif yang diberi, tetapi untuk pengusaha perkhidmatan salon, spa, mobile yang kecil-kecil di rumah ni, apakah insentif yang kita dapat? Mungkin pinjaman daripada badan-badan daripada bank, kalau kita tak ada blacklist lah. Mungkin pinjaman dengan agensi tekun mara, tekun tak ada interest, boleh pinjam, boleh pergi sekarang. Kalau dengan mara, kena tanya mara, semua sangat membantu dan mungkin interest yang rendah ya. Begitu juga dengan kemudahan-kemudahan yang kerajaan bagi. Adakah kita semua dapat kemudahan itu?
Saya rasa tak semua. Sebab itu ada yang sangat-sangat terkesan dalam industri ini. Dan saya sangat menggalakkan anda semua bertenang, sabar, sebab kita tahu industri kita ni sebenarnya satu industri yang perlukan sentuhan yang bakal meletup masa depan. Industri kosmetik contohnya, seperti yang saya sebut minggu lepas ya, produk yang akan meletup selepas pandemik ni adalah produk penjagaan diri. Of course penjagaan diri ya, sebab penjagaan diri orang sekarang mesti nak bersihkan diri, mesti nak menggunakan semua SOP yang kerajaan dah tekankan. Kena basuh tangan, kena cuci tangan dengan sabun. Pengusaha sabun pun bakal meletup-letup dalam pasaran. Pasti. Dan saya yakin pengasas kosmetik yang menjual sabun, hand sanitizer, insya-Allah mereka tidak akan terjejas. Ya, jadi saya tak perlu risau sangat dengan industri kosmetik sebab produk boleh berjalan online dan memang mereka ni sebenarnya sekarang sangat kreatif. Sangat kreatif yang saya kata mereka boleh menjual produk melalui online dan sebagainya kan. Jadi perjalanan tu sentiasa teratur dan tidak ada putus dari segi pendapatan, insya-Allah. Dan saya jamin permintaan-permintaan selepas pandemik ni sangat tinggi permintaan untuk industri kosmetik, terutamanya sabun. Siapa yang buat sabun tu buatlah. Cuma terkesan sedikit mungkin dari segi kita kilang untuk mengeluarkan produk dan sebagainya. Kalau boleh di luar sana pengusaha-pengusaha kilang, saya tahu ada yang sedang menonton sekarang ni, mungkin boleh win-win situation dengan pengasas-pengasas kosmetik. Mungkin boleh revise balik harga tu, boleh bagi sedikit kurang. Jadi kami sebagai pengeluar kosmetik pun boleh bagi kurang sikit harga untuk pasaran Malaysia dalam kita nak membaik pulih keadaan ekonomi kita sekarang. InsyaAllah saya faham semua di luar sana dalam industri kosmetik sangat-sangat rasa teruja untuk beroperasi pada 4 hari bulan ni kan. Boleh dah buka kedai, tetapi ingat kena sentiasa berwaspada, kena sentiasa menggunakan setiap SOP yang ditetapkan kerana kita tidak nampak virus COVID ni ada di mana-mana dalam udara kita ni. Kita tak tahu siapa pembawanya ya. Jadi selain daripada itu juga kena ingat bahawa yang seperti yang saya sebut minggu lepas, produk-produk penjagaan yang berasaskan semula jadi hijau ya, tidak ada banyak bahan-bahan kimia, memang akan mendapat permintaan tertinggi. Percayalah. Jadi daripada sekarang fikirkanlah apa produk yang sesuai kita nak jual dalam pasaran. Saya tak nampak produk kosmetik ini terlalu terancam ya. Dan juga cabarannya mungkin awal-awal PKP mungkin terasa, tetapi dalam lepas seminggu kita boleh nampak pergerakan tu berjalan lancar seperti biasa sebab pejabat pos beroperasi ya. Cuma mungkin lambat sikitlah barang-barang sampai ke destinasi kan. Tapi tak jadi masalah pun. Masih boleh menjual. So, kalau kita boleh mengamalkan etika-etika yang sekarang menjadi sebutan, perkataan baru, norma baru. Apa itu norma baru? Bila PM sebut je Makcik Kia, semua orang sebut Makcik Kia. Semua orang kata Makcik Kia dah jadi orang kaya baru. Kan? Tapi tahu tak macam mana Makcik Kia tu nak survive? Kan? Kita boleh mengambil kesempatan untuk panggil Makcik Kia tu beli produk kita. Tetapi Makcik Kia pun nak jimat-jimat juga. Tak tahu sampai bila PKP. So macam mana kita nak beri pendekatan kepada Makcik Kia ni? Okey, Makcik Kia tu dah pas lah. Dah habis dah kan. Makcik Kia dah ke sana ke sini. Tapi sekarang kita nak tahu apa terms norma baru. Setiap pengasas kosmetik, setiap pengusaha salon dan spa mungkin kena ikut norma baru tu. PM dah sebut norma baru, mungkin kita tak tahu kita boleh ikut norma baru atau tidak. Sebab norma baru ada satu pendekatan bukan baru. Kalau saya baca dekat Wikipedia, ya, saya dah baca dekat Wikipedia, salah satunya, nampak tak bulan puasa, suara pun dah jadi serak-serak basah sikit kan. Okey, minta maaf. Okey, saya baca kat sini ya.
Norma baru juga meliputi segala peraturan tingkah laku tak bertulis dalam organisasi tersebut. Individu-individu yang sentiasa peka akan kehendak, kerenah dan mengutamakan kepuasan pelanggan merupakan salah satu norma yang perlu wujud dalam organisasi yang berorientasikan pelanggan. Itu Wikipedia. Maknanya norma baru ni terms dia meluas, dan kalau boleh, dan saya pasti selepas PKP, selepas pandemik ni mungkin ada sedikit perubahan dari segi kehidupan, lifestyle kita, dan mungkin juga tidak. Mungkin kehidupan kita tu sama saja. Tapi bagi saya, inilah peluang untuk kita sama-sama fikir. Apakah peluang kita untuk masa depan dalam industri yang kita sayangi ini? Apakah peluang kita masih boleh terbuka untuk semua pelanggan mempercayai kita? Terutama pengusaha perkhidmatan salon kecantikan dan spa. Okey. Dah serak sikit dah. Okey, sebenarnya kita perlulah menyesuaikan diri dengan terms SOP yang kerajaan tetapkan. Dari sekarang, kena belajar sentiasa pakai mask tu. Mask tu bukan baru. 25 tahun yang lepas, masa saya belajar dalam industri kecantikan, kita memang dah terapkan SOP tu. Pakai mask, pakai sanitizer, pakai uniform bila kita nak pegang customer, pegang pelanggan. Tapi sekarang mungkin ada yang masih tak gunakan benda-benda yang macam tu. Bayangkan kalau doktor boleh pakai mask 24 jam ataupun 12 jam waktu bekerja, kita pakai mask dalam masa sejam 2 jam pun kita dah rasa macam lemas, gatal muka. Kita kena biasakan. Orang Jepun mana pergi dekat luar, contoh saya bagi orang Jepun, dalam Shinkansen, dalam kereta api, kita boleh nampak rata-rata memang kehidupan mereka mask itu merupakan rutin harian. Kalau mereka tak pakai mask, tiba-tiba mereka batuk, semua orang akan pandang semacam je. Kenapa dia ni? Kan dah macam takut. Tapi kita batuk ke, bersin ke, tak kisahlah, sebab bukan budaya kita. Cuma sekarang mungkin dari segi kebersihan, keselamatan, penjagaan diri, kita kena amalkan. Bukan perkara baru bagi saya. Sebab saya tahu pengusaha spa memang SOP dia kena pakai, wajib pakai semua tu. Okey. Seterusnya, kita sebagai pengusaha, sama ada pengusaha kosmetik, perkhidmatan salon dan spa, kita kenalah amalkan tema baru ini, di mana penyesuaian diri dengan perkara-perkara baru. Sebelum ni kita tak pernah amalkan. Sebelum ni kita rasa, kenapa aku kena pakai, mungkin kita kena pakai glove untuk buat facial, gunting rambut dekat pelanggan. Tapi macam tak best lah pula kan. Macam rasa nak pegang, touch, personal contact tu tak ada pada pelanggan. Tak rasa feel perasaan tu. Bukan nyanyinya nak kena ada feel semua kan. Bila kita buat rawatan, kita pegang pelanggan, kita kena ada satu perasaan yang orang kata daripada hati. Bila daripada hati, maksudnya setiap pergerakan yang kita buat terhadap pelanggan kita merupakan satu perkara yang pelanggan akan merasainya, insya-Allah. Percayalah. Okey. Sebelum saya masuk lebih panjang lagi, saya nak cerita banyak sebenarnya kan. Tapi saya lihat dekat luar sana tu macam gelap je, macam nak hujan je. Petang-petang ni hujan tak tempat you all semua? Line okey tak? Saya harap okey sebab saya ni al-maklum lah duduk di sempadan luar bandar. Jadi saya punya line ni tak berapa nak clear. Saya harap semua boleh dengar jelas apa yang saya nak ceritakan atau nak bagi pendapat, bagi idea sikit. Mungkin ada di antara sana yang boleh bersama-sama berinteraksi dengan saya. Kalau ada yang saya boleh jawab, saya akan jawab, insya-Allah. Okey. Dalam perniagaan kosmetik maupun perkhidmatan salon dan spa, perkhidmatan kecantikan, kita lihat
beberapa line blur ya. Itulah saya minta maaf ya, sebab memanglah nak dikatakan sekarang ni semua orang guna line, semua orang guna internet kan. Jadi mungkin ada gangguan sikit, tapi alhamdulillah suara jelas ya. Alhamdulillah, terima kasih Amira. Okey. Macam mana sebenarnya kita nak menyesuaikan diri dengan norma baru kita, dengan ancaman, dengan tekanan, dengan kita nak sahut cabaran-cabaran untuk masa depan. Okay. Dan saya tahu sekarang ni kalau kita lihat ya, kerajaan, selagi saya sebut ya, kerajaan dah banyak bagi kita insentif, dan ada yang dapat, ada yang rasa macam aku tak boleh dapat lah geran 3,000. Geran 3,000 tu mungkin ada, tak semua yang dapat. Semua yang takut nak apply, takut kena kejar dengan hasil kan. Tapi kita tak cuba, kita tak tahu, sebab kita tahu kita punya keuntungan berapa, jumlah perniagaan kita berapa kan. Okey. Jadi saya rasa di sini kalau untuk kita mengharapkan sangat dengan bantuan kerajaan, kita tak boleh ke mana. Kita kena usaha, kita kena fikir, kita kena kreatif untuk membantu di mana arah tuju kita untuk masa depan. Sebab kita berniaga. Bila orang berniaga, dia kena kreatif. Dia kena lihat masa depan. Dia kena rancang apa perniagaan yang dia nak buat. Kalau saya, sekarang ni, saya tak fokus pada kosmetik. Fokus saya adalah pada perkhidmatan dan juga pada latihan kemahiran. Di mana kedua-duanya tak dapat beroperasi. Macam mana tu? Mungkin lepas raya? Kalau lepas raya beroperasi, alhamdulillah. Tetapi untuk pelanggan spa, nak ke mereka datang segera ke spa kita? Mungkin mereka masih ada perasaan takut-takut lagi nak ke spa. Mungkin kita pun takut nak pegang pelanggan. Nak jarak 1 meter penjarakan pun kita rasa boleh ke nak buat facial 1 meter kan? Tak boleh. Kita tak ada personal contact. Jadi, dari segi tu, macam mana kita nak atasi perkara-perkara ni semua? Okay. Usahawan kosmetik, saya tak ada masalah seperti yang saya sebut tadi. Sekarang ni, dah boleh buat jualan. Online berjalan seperti biasa. Yang perlu kita fokuskan lebih kreatif, dan mereka memang selalu menonjol di dalam live FB dan sebagainya untuk menjual produk mereka, lebih mahir dari segi online promosi. Ya, tetapi untuk usahawan spa dan juga salon dan juga barber, ya, mungkin rasa terkesan nak mereka yang segan-segan nak buat live FB, segan-segan nak keluar dekat YouTube kan. Tapi itu adalah kehendak sekarang. Itu adalah cabaran kita. Pelanggan nak lihat kita, I'm still alive. Saya masih ada di sini. Kita tak tutup kedai. Walaupun kedai tutup masa PKP, kita masih di sini. Kita masih teruskan perjuangan, dan kita sentiasa nak menanti-nantikan pelanggan kita datang. Saya pun dah tak sabar dah nak buat facial ke orang. Rasa macam dah keras dah tangan ni. Kan? Tapi nak buat macam mana? Sabar. InsyaAllah ada hikmah di sebalik dugaan. Baik. Sebagaimana yang saya maklumkan tadi, ya, saya rasa terkesan juga sebab kalau untuk pengusaha kosmetik mungkin kilang-kilang tidak dapat mengeluarkan production mereka seperti biasa, ya, tidak dapat berjalan dengan lancar, okey, dan harap dapat lihat balik, revise balik harga, dan masa tu mungkin pelanggan-pelanggan kita sentiasa akan rasa wow, boleh cuba produk ni. Kita bukan nak selamanya, semasa kita nak stabilkan balik ekonomi kita, apa salahnya? Tak ada salah kita bagi sedikit harga yang terbaik, yang berpatutan untuk mereka sama-sama dapat menikmati kesihatan yang baik, kecantikan yang anggun bersama-sama dengan kita. Dan yang penting, kita perlu ikhlas dan jujur dalam setiap perniagaan yang kita jalan. Jangan kita sebut perkara yang tak ada pada produk tu. Terlebih kita cerita pasal kita punya produk kan. Okey. Tapi saya tak pasti, sebab saya dengar
ada juga produk-produk yang masih boleh berjalan yang tanpa kelulusan. InsyaAllah boleh, tak ada masalah. Cuma kalau dapat komplain, dapat aduan, yang itu yang kita kena rush ya. Jadi hati-hati setiap penjualan, dari segi penjualan sabun, sekarang ni trending hand sanitizer, okey. Saya rasa tak akan putus lamanya. InsyaAllah dia akan sentiasa mendapat permintaan ya. Hand sanitizer pun dah mahal ya. Okey. Okey, saya baca sikit pandangan. Betul, Nur Amira, betul ya. Yang menjadi kegusaran adalah kita punya online. Ya, memang kita sekarang order online, nak order beras pun boleh order online kan. 24 hours kita boleh order sekarang ni, tak ada masalah. Ya, jadi memang kita perlukan sebenarnya kreativiti masing-masing untuk buat marketing kepada produk masing-masing. Sebab anda sebagai pengeluar yang tahu produk anda sendiri nak market macam mana. Kita tak boleh harapkan orang lain. Sebenarnya sekarang kita kena menonjolkan diri, kena keluar. Mungkin kita ada ejen-ejen kita yang membantu. Memang mereka sangat membantu. Percayalah, mereka kalau setia dengan kita, setia dengan produk kita, mereka akan bantu kita dari segi marketing, dari segi penjualan produk ya, di pasaran online, offline. Cuma kita yang perlu menonjol juga. Kita yang perlu memberi contoh tauladan pada mereka. Kalau tak, mereka pun tak terpinga-pinga nak buat macam mana kan. Jadi saya tak rasa kan kita pengusaha pengasas kosmetik ni akan menurun jualannya selepas PKP, malah lebih naik lagi insya-Allah ya. Okey. Kalau saya lihat dekat sini ya, ada beberapa produk kosmetik yang ada positive impact, yang ada natural impact, yang ada negative impact selepas pandemik. Okay. So kalau produk-produk yang positive impact tu, of course semestinya skincare, produk penjagaan wajah, produk penjagaan badan, tapi yang berasaskan semula jadi, berasaskan mungkin aromaterapi ya, essential oil ya, dan juga produk-produk yang berasaskan kesihatan ya, yang itu adalah positive impact yang akan mendapat jualan yang meletup-letup. Mungkin produk yang tak berapa ya, natural impact tu lebih kepada produk nail care ya, hair color, mungkin produk oral care, sebab tu biasa sahaja. Okey, satu lagi produk yang negative impact ya. Produk yang berasaskan maksud negatif tu sebenarnya bukan negatif. Waalaikumsalam Azazani, terima kasih menonton. Okey, produk negatif impact ni sebenarnya bukannya negatif sangat pun, tapi dia lebih kepada kurang permintaan. Walaupun sebelum ni saya ada cakap produk color kosmetik warna tu akan menjadi permintaan ramai ya, tetapi mungkin orang nak fokus dulu kepada kesihatan, kepada kulit wajah badan ya, dan fokus kepada dalaman ya, untuk immune system, untuk kekuatan immunity kita. Itu adalah fokus utama masyarakat selepas pandemik. So kita kena tukar sikit kita punya arah tuju tu. Tak apa, kita masih dalam norma atau tema kita yang sedia ada, cuma kita pergi kepada norma baru ya, fokus lebih baru, dan terapkan nilai-nilai yang kita rasa kita perlu untuk lakukan perubahan pada produk. Nak buat pertukaran pada packaging mungkin tak kot, sebab packaging kita maintain. Sebab kenapa saya cakap macam tu? Sebab kita nak dalam kegawatan ekonomi sekarang, kita kena berjimat-jimat. Nak-naknya kalau kita tak ada simpanan. Kalau ada simpanan, saya tak gusar, saya tak takut. Tetapi kalau simpanan kita hanya cukup untuk sebulan dua, lepas 3 bulan tak, kalau PKP lagi macam mana? Nak keluar ke sana ke sini, tak boleh.
Okey, tapi insya-Allah kita doa-doakanlah ya, virus COVID-19 ni cepat hilang, cepat dihapuskan dan kita menjadi rakyat yang sihat walafiat insya-Allah, dan kita boleh berjalan dan kita boleh melakukan tugasan harian kita seperti sedia kala insya-Allah. Ya, saya cerita lagi ya, selepas PKP ni sebenarnya apa yang kita nak buat, arah tuju kita, jalan peraturan ataupun apa saja. Waalaikumsalam sayang. Hai Kak Bab, Rose Tiara. Thanks for watching. I miss you so much. Rindu sangat ya, kita nak berkumpul, kita nak cerita ya. Rose Tiara merupakan produk pengasas produk kosmetik yang meletup-letup kebab boom gitu kan. InsyaAllah Mam doakan lepas ni produk Rose Tiara akan bertambah melimpah ruah dengan produk-produk yang bakal meletup dalam pasaran selepas ni. InsyaAllah rezeki ada di mana-mana. Okey, seterusnya. Okey, apa yang saya nak tekankan dekat sini ya, kita dalam kegusaran semua, bukan kita saja yang terkesan dalam industri kosmetik sebenarnya ya, tetapi dari segi pengusaha-pengusaha produk-produk yang berada di pasaran lain ya, dari industri sebenarnya yang terkesan juga industri pakaian ya, mungkin ada sedikit penurunan, tapi kalau mereka sentiasa dalam online, mungkin peningkatan dari segi penjualan tu akan sentiasa ada. Nak dekat nak raya ni, cuma kamilah yang buka spa ni tak boleh nak ada servis, macam mana? Nah, tapi tunggu, saya akan ceritakan macam mana kita nak dapat pendapatan tambahan sewaktu kita dekat PKP ya, dan selepas tu apa yang kita akan buat. Ya, insya-Allah masih ada peluang, masih ada kesempatan, dan insya-Allah kami Prumera juga ya akan selepas PKP ni akan duduk bersama-sama dengan ahli-ahli kami dan akan berbincang bersama kami untuk bersama-sama menaikkan lagi ekonomi dalam kosmetik, di samping akan menaikkan ekonomi negara juga insya-Allah. Okey. Saya nak pergi pula kepada perkhidmatan salon dan spa sebenarnya, yang sangat terkesan sekarang ni. Sangatlah, bukan sikit. Memang tak boleh operasi, tak boleh nak pegang orang, tak boleh. Ya, kita hanya boleh jual produk online, tetapi sebanyak mana? Kalau macam saya, ya, saya memang 100% saya memang fokus perkhidmatan dan juga latihan kemahiran. Tapi dua-dua perniagaan saya tak boleh berjalan seperti biasa. Macam mana saya nak survive? Ya, macam mana saya nak menampung, nak bayar pekerja, bayar sewa, ya, sewa kena bayar, berjalan seperti biasa. Dah dekat 2 bulan, nak masuk 3 bulan. Kalau raya nanti nak 3 bulan tak bayar, tak ada income nak bayar sewa. Macam mana tu? Insentif yang dapat tidak mencukupi sebab pengeluaran kita lebih tinggi, kegunaan kita lebih tinggi. Jadi apa yang saya rasa untuk kita sama-sama fikirkan arah tuju perniagaan kita di dalam industri ini. Ya, kalau kosmetik tadi insya-Allah kosmetik akan sentiasa berjalan seperti biasa, tapi untuk pengusaha spa, salon, barber, mobile spa, terapi urut, terapi kecantikan, apa lagi? Ya, makeup artist, kan macam mana nak makeup pengantin tu, kan nak kena 1 meter ke jauh jarak, nak pegang orang macam mana, kan? Okey. Jadi sebenarnya saya rasa bila kita bersama dengan keadaan situasi sekarang ini, kita boleh berfikir dan kita fikir balik apa tindakan kita sekarang. Jangan tunggu selepas PKP, sekarang buat, ya. Dan daripada sekarang, pertama sekali sebelum kita nak berjumpa balik dengan pelanggan-pelanggan kesayangan kita, kita kena keep fit, kena sihatkan diri, ya. Amalkan pemakanan yang sihat, ambil vitamin, immune system kita, immunity kita kena strong, kena kuat.
Ya, jaga kesihatan sebaiknya sebab kita tak nak ada sakit demam. Kalau kita sakit demam, memang pelanggan sekarang ni tak akan datang lah. Ya, sebab bila nanti kita buka spa, kita terpaksa invest nak beli apa tu, yang tembak-tembak tu kan. Masuk sekarang ni kena tembak tu, demam ke tak demam tu. Kita kena beli tu. Saya pun tak ada, saya terpaksa beli sebab sekarang ni kita terpaksa berhati-hati. Demam sikit, tak maaf ya, boleh pergi klinik tak check dulu. Ya, kita tak nak ambil risiko. Memang kita kesian tengok muka dia dah kusam dan sebagainya, tetapi kalau kita ambil dia, kita yang kena penyakit macam mana? Kan? So kita kena precaution, kena jaga diri. Kita jaga kita. Kalau kita pun tak boleh jaga kita, macam mana kita nak jaga pelanggan-pelanggan kita? So dari sekarang, amalkan pemakanan yang sihat, ambil vitamin, maintain diri, duduk rumah tu, cari idea-idea, buka Google, cari banyak teknik, upgrade skills kita ya. Kalau kita nak tunjuk secara macam saya nak tunjuk nak buat demo online, buat facial, buat apa dekat online ni boleh je, tetapi saya tak feel, saya tak rasa. Sebab bila kita close contact dengan pelanggan, dalam industri kita ni kena ada sentuhan peribadi, kena ada sentuhan daripada hati, kena ada sentuhan daripada jiwa, baru kita boleh rasa nak buat dekat pelanggan pun baru puas hati. Jangan buat cincai-cincai. Saya sangat rasa susah hati kalau ada terapi spa ke, terapi kecantikan ke, sebab fikir nak duit cepat je, buat apa saja rawatan dekat pelanggan nak cepat, lepas tu buat cincai-cincai. No. Itu yang saya kata, hati kena ikhlas. Kena buat secara jujur. Kena buat dengan keikhlasan yang orang kata pelanggan pun boleh nampak. InsyaAllah, yakin, nawaitu, berniaga kerana Allah. InsyaAllah, setiap ganjaran dalam perniagaan kita, Allah yang lorongkan. Jangan risau, kita nak putus asa, putus harapan, tak boleh nak berniaga, tak boleh nak operasi ya. InsyaAllah mungkin ada hikmah di sebalik setiap kejadian yang Allah bagi. Baik. Satu lagi, untuk pelanggan-pelanggan spa yang masih malu-malu tu, bukan pelanggan, usahawan-usahawan spa yang masih malu-malu nak buat live, masih malu lagi nak update FB, update Twitter, update Instagram ya. Sekarang kita kena sentiasa berada di media sosial. Kalau ikut Mam pun, kalau ikut saya pun, saya memang malu sangat. Nak bercakap ni pun malu tau. Kalau tak ada idea pun malu. Tetapi kita kena beranikan diri, kena tonjolkan diri, sebab sekarang zaman orang nak lihat kita, nak tahu perkembangan kita. Kita terpaksa. Kita terpaksa tonjolkan diri. Tengok customer kita, berinteraksi dengan pelanggan kita. Berikan mereka keyakinan bahawa kita masih sihat, masih ada di sini walaupun kedai kita tutup, tak buka, tapi kita sentiasa ada. Cari sedikit apa saja idea yang kita nak berinteraksi dengan mereka. InsyaAllah pelanggan akan sentiasa rasa dihargai dan mereka tahu yang kita masih wujud. Itu yang penting, kita masih wujud. Kita tak tutup kedai sepenuhnya, kita tutup sebab PKP, kan? Jadi kita perlulah macam mana kreatifnya kita, inovatifnya kita. Dan saya nak ucapkan tahniah ya kepada mereka semua yang ramai saya dengar dah buat sistem e-voucher, cash voucher online ya. Saya rasa memang ini adalah satu pendekatan future buying sangat bagus ya. Future buying ni kalau boleh buat daripada sekarang. Kita buat apa saja voucher ya untuk kita promosikan kepada pelanggan ya, di mana sekarang ni mereka belilah masa zaman PKP ni. Maksudnya kita dah ada income, kita dah dapat pembelian secara tunai di online, tetapi servisnya kena tunggulah lepas PKP. InsyaAllah itu salah satu cara jualan kita secara tidak langsung dan bagi sedikit diskaun lah kan. Sebab sekarang ni pun mungkin kita dapat sewa diskaun sikit walaupun tak sepenuhnya. Kalau yang sewa di pejabat kerajaan pun mungkin ada yang dapat percuma selama 6 bulan. Banyak kemudahan-kemudahan yang ada. Kita bolehlah bagi sedikit pengurangan harga untuk bersama-sama menikmati dan kita pula untuk comeback dalam industri kita.
Jangan kedekut sangat. Buat e-voucher, cash voucher tu. InsyaAllah dari sekarang 12 hari bulan kan PKP nak habis, sampailah tamat 12 hari bulan. Kalau tak pun saya rasa mungkin industri spa ni selepas raya. Sedih kan? Tapi tak apa, bukan sedih. Itu adalah satu orang kata pengalaman kita, pengajaran untuk kita masa depan, macam mana kita kena buat saving untuk diri kita. Selepas ni, setiap jualan every month kena ada saving ataupun kena ada kita punya simpanan yang tidak boleh diusik sama sekali. Wajib, mandatory buat. Kan? Jadi kalau kita buat simpanan, at least mungkin kita ambil tak perlu banyak lah, 5 ke 10% daripada hasil keuntungan kita untuk simpanan masa terdesak kita. Macam masa sekarang ni 3 bulan tak beroperasi spa kan. Jadi kita boleh guna semua duit tu untuk masa depan. Selepas ni buat, jangan tak buat. Ya, simpanan tu penting sangat. Jangan fikir untuk sebulan tu kita habiskan sebulan atas segala yang kita dapat, lepas tu kita enjoy. Bukan masa untuk enjoy lagi sekarang. Bukan masa nak lepas PKP kita pergi bercuti overseas. Simpan dulu. Kalau overseas dah berapa kita belanja? Saving. Kita tak tahu sebab kemungkinan berlaku gelombang kedua COVID-19 plus. Nauzubillah. Jangan. Jaga kesihatan. Sedih tau. Ya. Jadi dugaan-dugaan ini sebenarnya ada hikmah pada kita untuk kita lihat balik progres ataupun apa kelemahan perniagaan kita sebelum ni. Memang ramai yang terkesan dalam perniagaan industri ni. Okey. Ya, satu lagi kita mungkin bila selepas PKP kita buka balik spa, mungkin kita buatlah sedikit pengurangan harga-harga ya. Jangan sebab aku tak ada sales, tak ada apa, fokus kat situ, malah ada yang lagi naikkan harga. Jangan. Ya. Sekarang ni kita kena ada win-win situation dengan pelanggan. Kita nak baik pula ekonomi kita. Kita kena ada satu peluang yang pelanggan boleh dapat pada kita. Mungkin harga yang berpatutan untuk setiap rawatan yang kita bagi. Jangan kedekut dekat situ. Memanglah lambat kita nak dapatkan pulangannya. Tetapi kita perlu tahu di mana pelanggan itu boleh memberi kepercayaan pada kita dengan servis yang terbaik yang kita bagi. Mereka akan sign package dengan kita. InsyaAllah akan membantu untuk pulangan dalam perniagaan kita secara sikit-sikit. Bukan nak drastik. Ya. Sekurang-kurangnya kita tahu di mana kita boleh dapat pendapatan secara sampingan. Secara tak langsung insyaAllah. Okey. Buka nanti memang banyak yang kita kena jaga ya. Dari segi kebersihan, penjarakan sosial. Kita kena amalkanlah semua tema-tema baru ya, budaya hidup yang baru dengan cara yang baru. Kena amalkan. Apa yang kerajaan suruh buat tu setiap kali ya. Tadi saya lihat PM berutus di live dekat TV ya, langsung dekat TV. Dia tak putus cerita kita kena jaga diri kita kena jaga kebersihan, basuh tangan ya, pakai mask. Dia pun last dia pakai mask kan. So kita ni mana budaya pakai mask kita? Belum lagi sampai ke tahap tu kan. Belum tahap orang Jepun yang pakai mask hari-hari. Even kalau kita pergi Vietnam pun mereka pakai mask, walaupun bukan mask untuk kesihatan tu. Dia orang pakai mask untuk habuk saja kan, walaupun rasa macam habuk boleh masuk juga mask kain tu. Tapi at least ada satu cara untuk melindung diri. Kita kena amalkan daripada sekarang ya. InsyaAllah dengan setiap amalan yang kita lakukan ya, saya rasa kita boleh berada di dalam situasi yang kita ingin ada untuk masa depan. Okay. Satu lagi, adakah kita sudah bersedia untuk menerima pelanggan? Adakah pelanggan sudah bersedia untuk menerima kita? Apa tu soalan tu? Ya. Tapi sebenarnya
bila kita buka nanti, kita jangan rasa terkejut kalau tak ada pelanggan yang datang dekat spa kita. Tak ada permintaan lagi. Sebab saya pasti mereka juga fobia ya untuk memanggil semua terapi untuk melakukan rawatan pada mereka. Tetapi yakinlah, kita sentiasa positif. Kita yakin kita boleh lakukan yang terbaik untuk mereka dan sentiasa aktifkan diri. Saya kata tadi, aktifkan diri kita dekat laman sosial. Mungkin kita buat promosi-promosi melalui WhatsApp ya. Kita sentiasa kontak mereka, tanya khabar. InsyaAllah itu akan memberi sedikit kepercayaan kepada pelanggan-pelanggan kita untuk terus berkomunikasi, untuk terus setia dengan kita. Sebab untuk mencari pelanggan yang setia tu bukan mudah. Untuk mencari pelanggan yang sign up package dengan kita tu bukan mudah. Ramai je pelanggan yang datang, walk in, buat sekali, lepas tu tak datang-datang dah. Betul? Ya. Tapi kita nak pelanggan yang macam mana selepas buat rawatan terus sign up package dengan kita. Itu yang kita nak. Macam mana cara? Yang tu nanti saya harap dapatlah pihak-pihak agensi mungkin boleh bagi kursus keusahawanan macam mana untuk mendapat pelanggan spa. Macam mana untuk sign up package. Macam mana untuk track record. Macam mana untuk pastikan kita ada pelanggan-pelanggan kita punya database ya. Senang kita nak contact. Sebab saya tahu sekarang ni ramai daripada kita yang masih kekurangan ilmu dalam untuk database pelanggan ya. Dah berniaga berapa tahun? 2, 3, 4 tahun. Dah ramai pelanggan kan? Jadi macam mana kita nak ada database record dia? Mungkin dulu saya secara manual kena buka file, kena tulis dalam tu hari ni pelanggan buat apa, rawatan apa, macam klinik pula dah. Kan? Tapi sekarang senang je. Semua di hujung jari. Semua ada sistem. Beli sistem tu, invest sistem tu. Kalau buat pinjaman, masukkan nak beli sistem tu. Senang. Skala sales, skala apa, semua dalam tu. Buat. Mudah. Ya. Mungkin rasa susah sikit. Ya, saya pun belajar. Dulu zaman saya berniaga tak ada semua benda-benda tu. Petty cash seketul tu je. Tulis keluar masuk. Memang tak guna duit tu. Takut nak guna. Kalau duit perniagaan tu takut nak guna. Ya, tapi ada juga yang berani, oh inilah duit hari ni dapat buat rawatan urut RM100. Tak sampai rumah, kejap lagi pergi beli apatah barang-barang yang tak diperlukan, barang-barang yang orang kata kehendak tu. Ya, kadang pergi belanja orang makan, bukanlah kita nak tak boleh belanja orang makan dengan duit yang RM100 kita dapat lepas mengurut tadi. Tetapi kita kena fikir di manakah duit RM100 tu yang akan kita bahagikan untuk simpanan, untuk pulangan modal kita dan untuk hasil titik peluh kita. Yang itu yang kadang-kadang kita tak tahu mana pergi duit kita. Rasa macam hari ni dah 5-6 orang dah buat rawatan, tapi duit pergi mana tak tahu. Kan? Yang tu penting. Knowledge dalam penjagaan duit. Tanyalah siapa saja yang terlibat dalam perniagaan yang dah berjaya. Ya, cara nak menyimpan duit tu dari sekecil-kecil duit sampai berjuta-juta. Kalau berjuta, insyaAllah, amin. Ya, akan macam mana cara mereka menyimpan. Ya, jadi kita kena belajar. Kalau untuk salon-salon spa yang kecil-kecil ni, memang ya, saya rasa sama-sama ya, kita rasa mungkin kita sangat-sangat terkesan dalam industri spa dan juga perkhidmatan kecantikan khususnya. Kita tak dapat nak pegang customer, kita tak dapat nak berjalan dengan seperti biasa. Tapi percayalah, apa yang terjadi ada hikmahnya. Okay? Saya nampak anda semua dekat sini, ya betul dari hati. Okey, apa yang kita rasa kita perlukan untuk akan datang lagi, cabaran-cabaran yang kita nak lakukan ya. Kita dah dapat, kita dah buat ya future buying, kita dah berinteraksi ya, belajar macam mana nak berinteraksi di live. Lepas ni ya, kita keluarkan diri kita, tunjukkan sikit diri kita ya,
Jangan rasa malu dah. Kalau kita boleh bercakap dengan customer one to one dengan customer dekat kedai macam tu juga kita cakap. Saya bayangkan ya, sebenarnya saya segan ni, tapi saya bayangkan kamera saya ni adalah pelanggan. Jadi saya cakap dengan pelanggan saya tak cakap dengan semua orang yang ramai dekat sini yang sedang memerhatikan saya. Saya kalau salah silap cakap, saya minta maaf ya. Jadi saya bayangkan macam tu juga kita punya idea macam mana kita nak cakap dengan orang ya, dengan pelanggan kita di live. Sebenarnya saya malas nak buat live ni, tetapi inilah kita berkongsi cerita, saya berkongsi sedikit pengalaman yang ada ni secara daripada apa yang saya lalui, apa yang kita semua lalui, dan saya rasa sangat faham dengan industri-industri yang terlibat dalam perkhidmatan pada pelanggan terus ya, close contact dengan pelanggan ni, sangat terkesan. InsyaAllah selepas ni, saya rasa selepas PKP ni akan ada banyak lagi agensi yang akan bersama dengan kita membantu untuk membaik pulih perniagaan kita ya. Tapi kita jangan mudah putus harapan, kita jangan mudah putus asa, kita kena tegapkan pendirian, kita kena fokus. Sebab kalau usahawan, tak ada istilah kecewa. Kalau usahawan, tak ada istilah merana. Kerana usahawan kena bangun, bangkit dan terus maju jaya, bukan untuk diri sendiri sebenarnya adalah untuk keluarga, negara dan agama yang tercinta. Kita jihad demi negara dengan cara kita yang tersendiri. Dan saya ucapkan sekali lagi terima kasih kepada semua yang dah menonton. Saya rasa kalau saya cakap panjang, sebenarnya saya boleh je nak cakap lama-lama. Tapi nanti ada yang bosan, ada yang boring. Boleh PM saya terus kalau nak tahu apa saja sebenarnya tips-tips yang lain ya. Mungkin segan nak bertanya dekat sini ya. Saya insyaAllah apa yang kita rasa dapat membantu sama-sama, memberi kesefahaman sama-sama dalam menaik taraf ekonomi bersama-sama, kita akan perjuangkan demi negara yang tercinta, demi keluarga yang tersayang, demi agama kesayangan kita. Amin, amin ya rabbal alamin. Saya sudahi live atau langsung saya ni dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sayang semua.